Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar? Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini saya akan bincangkan tentang satu soalan yang selalu dan kerap ditanya sebelum ini. Ini berkaitan dengan Saidina Umar Al-Khattab. Antara perkara penting yang biasanya yang perlu kita fahami dalam pentadbiran sosial dan juga ekonomi semasa zaman pemerintahan Khalifah yang kedua, itu zaman Khalifah Umar Al-Khattab, itu Khalifah Ar-Rashidin. Contoh soalan, bincangkan pembaharuan dalam sistem pentadbiran sosial dan ekonomi Islam pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pertama sekali, apabila kita menjawab soalan, kita kena pasti tugasan soalan, iaitu bincangkan. Kita perlu membincangkan tentang kehendak soalannya, pembaruan. Apakah pembaruan yang dibuat oleh Umar bin Al-Khattab dari segi pentadbiran sosial dan juga pembaruan ekonomi. Tiga pembaruan ini perlu dijelaskan oleh pelajar sebab dia tanya tiga. Jadi kita mesti menjawab apa yang soalan tanya. Kalau dia bertanya dua, pentadbiran dan ekonomi, maka kita hanya berikan dua sahaja. Tapi bila dia tanya tiga perkara, kita mesti jelaskan ketiga-tiga bahagian ini dalam masa 30 minit. Itu adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Bila kita menjawab soalan, kita kena pastikan kita menjawab ketiga-tiga bahagian dalam kehendak soalan yang ditanya oleh soalan dalam masa 30 minit. Jadi bagaimana kita nak menyusun isi? Dan kita kena pasti isi penting, isi utama yang perlu dijelaskan dari segi pentadbiran sosial dan ekonomi. Barulah kita mendapat satu jawapan yang baik. Kita ada banyak isi, kita banyak membaca ni, kita dah ulang kaji dan sebagainya, tapi yang mana satu isi yang penting yang semesti kita jelaskan, itu yang menjadi persoalan dalam kita menjawab soalan sejarah Islam 940/2. Jadi teruskan bersama saya, Suka Sensei. Pertama, dari segi pengenalan ataupun pendahuluan. Dalam pendahuluan kita boleh menceritakan tentang latar belakang Saidina Umar Al-Khattab, iaitu Khalifah kedua zaman Khalifah Ar-Rashidin. Umar terkenal sebagai seorang yang berani, warak dan mempunyai siasat politik yang baik. Dikenali sebagai Al-Faruq ataupun Amir Al-Mu'minin, merupakan sahabat baik junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Memerintah selama 10 tahun dari 13 Hijrah sehingga 23 Hijrah. Pelantikan Khalifah Umar bin Al-Khattab sebagai Khalifah setelah dicalonkan oleh Saidina Abu Bakar dan dipersetujui oleh umat Islam yang memberikan bai'ah pada waktu itu. Melakukan banyak pembaruan dalam pentadbiran Islam dan perluasan wilayah Islam serta mengembangkan dakwah Islamnya. Dalam zamannya berlaku kegemilangan Islam, terutamanya dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan agama. Saidina Umar meninggal dunia pada 23 Hijrah. Jadi dalam pendahuluan kita boleh cerita tentang latar belakang Saidina Umar bin Al-Khattab, salah seorang Khalifah Ar-Rashidin yang sangat terkenal. Kita juga boleh menjelaskan tentang sistem khalifah. Apa dikatakan sebagai khalifah? Khalifah adalah pengganti. Itu pengganti kepada tugas Rasulullah sebagai seorang pemimpin negara Islam. Dalam sistem khalifah, dia tidak berlandaskan kepada keturunan, di mana jawatan ini tidak diwarisi daripada anak kepada keturunan dan sebagainya. Khalifah tidak boleh ditentukan sendiri penggantinya kerana dipilih oleh suara ramai. Itu yang dikatakan bai'ah. Proses ni ditentukan dalam majlis syura. Jadi khalifah tidak mempunyai apa-apa keistimewaan dari sudut ini. Selain daripada itu, kita kena faham ada beberapa syarat untuk menjadi khalifah, seperti berakal, seorang lelaki yang merdeka, bukan hamba,
berilmu dan beristiqamah, sihat tubuh badan dan juga kifayah kuat, serta sempurna anggota badan. Okey, itu antara perkara-perkara yang boleh kita sentuh dari segi pengenalan yang berkaitan dengan sistem khalifah, syarat-syarat menjadi khalifah ataupun latar belakang Sayyidina Umar itu sendiri. Kita juga boleh menjelaskan kaitan dengan khalifah seperti gelaran. Khalifah adalah gelaran yang diberikan kepada ketua negara Islam. Ini yang diasaskan oleh Juru Besar Nabi Muhammad SAW. Itu khalifah negara Islam pertama yang berpusat di Madinah. Memegang dua bidang kuasa, iaitu keagamaan dan keduniaan. Khalifah mentadbir berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, itu hadis, dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi tanggungjawab khalifah tu, kalau kita nak jelaskan, seperti menguruskan pentadbiran negara dan hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama Islam, mengawasi pelaksanaan agama Islam. Keputusan yang diambil oleh khalifah haruslah berdasarkan permusyawaratan ataupun syura, menguruskan hal ehwal keuangan negara, berkuasa dalam soal agama dan perundangan Islam, memungut cukai dan juga zakat, menguruskan harta Baitulmal mengikut keperluan, menyerahkan tugas kepada orang yang beramanah, berpegang teguh kepada syariat-syariat Islam, berperanan menyebarkan ilmu. Kesimpulannya berkaitan dengan Khalifah Umar Al-Khattab. Nama Umar bin Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uz bin Rabah bin Abdullah bin Kartu bin Ka'ab. Cara pelantikan dicadangkan oleh Khalifah Abu Bakar ketika sedang sakit dan dipersetujui oleh ramai. Dilantik secara rasmi pada 13 Ogos 634 Masehi atau 22 Jamadil Akhir 13 Hijrah. Khalifah Umar bin Al-Khattab punya sifat yang jelas, berani, tabah, tegas, berterus terang. Seorang saudagar dan duta kaum Quraisy, seorang pembidato dan ahli gusti yang hebat. Khalifah Umar Al-Khattab juga berasal daripada Bani Adi, berketurunan Quraisy. Gelaran yang diberi kepada baginda seperti Al-Faruq, yang bermaksud orang yang membezakan yang hak dan yang batil. Abu Haf, kegagahannya melindungi umat Islam daripada kaum Quraisy, dan juga dikenali sebagai Amir Al-Mu'minin kerana peristiwa pengislamannya. Kewafatan Umar Al-Khattab wafat ketika berusia 63 tahun setelah memerintah selama 10 tahun. Beliau mati ditikam oleh Abu Lulu'ah berbangsa Parsi yang beragama Majusi. Beliau juga dimahkamkan berhampiran mahkam Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Pembaruan yang pertama dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ialah pentadbiran ataupun perubahan dari segi pentadbiran. Khalifah Umar sentiasa menggalakkan rakyat bekerja kuat, berusaha dan melarang pilih kasih dalam pentadbiran. Antara yang telah di pembaruan yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pertama, meluaskan wilayah pentadbiran. Kedua, pembentukan Majlis Syurah. Ketiga, pembagian pentadbiran wilayah. Keempat, pembaruan dalam undang-undang seperti pentadbiran tanah. Kelima, pembaruan dalam pentadbiran ketenteraan dan pembaruan dalam bidang kehakiman. Pembaruan yang pertama dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Pertama, sistem syura. Majlis Syura berperanan sebagai tempat perbincangan masalah yang berhubung dengan politik, ekonomi, sosial dan kebajikan serta masalah dalaman dan luar negara. Keputusan diambil atas persetujuan sebulat suara ahli-ahli Majlis Syura yang terdiri daripada para sahabat. Membagikan Majlis Syura kepada dua jenis, iaitu Majlis Syura tertinggi dan Majlis Syura Am. Bagi hal-hal yang kurang penting, Khalifah Umar mengadakan perbincangan di masjid. Jadi antara pembaruan yang dibuat dalam sistem syurah oleh Sayyidina Umar,
menubuhkan Majlis Syurah yang merupakan lembaga atau majlis perundangan yang tertinggi. Majlis Syurah bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal perhubungan dalaman dan juga hubungan luar. Semua masalah dalam politik, keselamatan dan sosial akan dibincangkan dalam Majlis Syurah. Antara ahli-ahli Majlis Syurah tertinggi ialah Saidina Uthman bin Affan, Saidina Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Tabib, Sa'ad Abi Waqas, Abdul Rahman bin Auf, Mu'az bin Jamal. Okey, kalau kita lihat dalam ahli Majlis Syurah tertinggi ini termasuklah ketua kafilah Aus dan juga Khazraj. Ini dan juga para sahabat yang dipilih oleh Saidina Umar Al-Khattab. Pembaruan yang kedua dibuat oleh Saidina Umar bin Al-Khattab, perluasan wilayah Islam. Islam berkembang melalui proses penaklukan ataupun perluasan kuasa. Kawasan pengaruh Islam meliputi Hijaz, Syria, Iran, Iraq, Mesir dan Palestin. Bagi memudahkan pengawasan, pentadbiran wilayah diperkenalkan dan dilengkapi dengan pusat pemerintahan seperti Mekah, Damsyik dan juga Kufah. Kota Madinah dijadikan sebagai pusat pemerintahan keseluruhan wilayah Islam. Dia kena bezakan antara pusat pentadbiran dengan pusat pentadbiran wilayah. Itu yang dikatakan pusat pemerintahan kerajaan Islam di peringkat pusat dan juga peringkat wilayah. Berjaya menakluki sebuah kawasan yang luas seperti wilayah-wilayah Iraq, Syria dan Mesir. Termasuklah Baitul Maqdis ataupun Jerusalem, juga dieja sebagai Baitul Maqdis, ialah sebuah kota lama yang terletak di Timur Tengah. Kedua, semasa Saidina Umar bin Al-Khattab, baginda berjaya menguasai Baitul Maqdis dan juga kota Damsyik. Baginda telah membuktikan keunggulannya dalam kejayaan meluaskan wilayah dan pemerintahan juga dianggap sebagai zaman keemasan kepada kerajaan Islam pada waktu itu. Pembaruan juga dibuat dari segi pelantikan pegawai di peringkat wilayah. Saidina Umar telah memperkenalkan jawatan wali atau gubernur sebagai ketua pemerintahan peringkat wilayah dan bertindak sebagai panglima tentera. Juga dikenali sebagai wazir. Melantik Sahib Bait Al-Mau yang bertanggungjawab atas perbendaharaan wilayah. Khalifah telah menentukan kriteria pemilihan pegawai yang layak memegang jawatan di setiap peringkat wilayah. Setiap wali ataupun wazir ataupun gubernur wilayah wajib memberikan laporan perkembangan di wilayah setiap tahun selepas musim haji. Rakyat diberi penerangan tentang tanggungjawab pegawai yang dilantik dan berhak untuk membuat pengaduan kepada Khalifah. Sahib Al-Kharaj berperanan memungut hasil percukaian wilayah Islam. Ketua polis ataupun Sahib Al-Adad untuk mengawasi keamanan. Surat pelantikan pegawai yang mengandungi garis panduan atau tanggungjawab yang wajib dipatuhi. Khalifah berhak melantik dan memecat pegawai yang tidak amanah, tidak cekap melaksanakan tugas yang diberikan. Itu antara pembaruan penting yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab dari segi pelantikan pegawai di setiap peringkat, termasuk wilayah dan juga pusat. Pembaruan dari segi pentadbiran di peringkat wilayah dan pusat juga kita boleh lihat dari segi beberapa contoh yang saya berikan. Madinah dijadikan sebagai kota pentadbiran dan pusat pemerintahan Islam dengan wilayah-wilayah lain iaitu Hijaz berpusat di Makkah, Syria atau Syam berpusat di Damsyik, wilayah Iran berpusat di Basrah, Iraq berpusat di Kufah, Mesir berpusat di Fustat atau Rustat, Palestin berpusat di Jerusalem, Jazirah ataupun Mesopotamia berpusat di Him. Ini antara wilayah-wilayah Islam pada waktu itu. Beberapa orang pegawai yang bertugas dilantik di setiap wilayah. Jawatan-jawatan itu ialah: pertama, seorang wali atau gubernur yang menjadi ketua pentadbir awam dan panglima tentera. Kedua, seorang setiausaha
yang dibantu oleh pegawai-pegawai tertentu. Yang ketiga, pengarah perbendaharaan ataupun Saib al-Baitul-Mal. Yang keempat, pemungut cukai ataupun Saib al-Kharaj. Kelima, ketua polis ataupun Saib al-Adat. Dan yang keenam, hakim ataupun kod. Pembaruan seterusnya, yang ketiga, mereka yang dilantik perlu mengisytiharkan harta masing-masing untuk mengelakkan rasuah ataupun korupsi, dan tidak dibenarkan menunggang kuda serta berpakaian yang mahal. Yang keempat, Khalifah Umar juga menetapkan beberapa syarat sebelum dilantik sebagai calon pentadbir. Pertama, dari segi kekuatan fizikal, maksudnya sihat tubuh badan. Kedua, memiliki kehebatan ataupun keistimewaan tertentu, sebab mereka juga akan menjadi ketua panglima perang. Ketiga, beramanah. Keempat, bertakwa. Kelima, berendah diri. Dan keenam, berilmu. Ini ciri-ciri penting yang dipilih oleh Umar sebelum dilantik sebagai pentadbir di setiap peringkat. Khalifah Umar juga sebagai ketua badan telah memperkenalkan sistem pengawasan secara menyeluruh ataupun rikabah yang bertujuan untuk memberi arahan dan panduan. Dia sebagai ketua badan eksekutif dalam pusat pemerintahan. Ini di pusat pemerintahan yang berpusat di Madinah pada waktu itu. Mencegah daripada melakukan kesilapan, mengenakan hukuman kesalahan pentadbiran terhadap pesalah dan individu yang melakukan penyelewengan. Dua bahagian dalam Al-Rikabah ini termasuklah pengawasan terhadap rakyat dan juga pengawasan pentadbiran. Ini antara perkara penting yang dibawa oleh Umar dalam pembaharuannya dari segi pentadbiran. Pembaruan pentadbiran yang keempat semasa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dari segi pengurusan tanah, setiap wilayah Islam diperkenalkan undang-undang pengurusan tanah yang tersendiri. Di Iraq, tanah menjadi hak milik kerajaan. Contohnya, hasil pungutan tanah yang digunakan oleh pemerintah Islam untuk membangunkan wilayah masing-masing. Contohnya, tanah yang asalnya dimiliki oleh pemerintahan Parsi, tanah yang tiada waris, tanah yang pemiliknya melarikan diri apabila kawasannya ditaluki oleh tentera Islam. Dia ada dua jenis, tanah dimah, iaitu tanah yang bertuan ditakbir oleh pemilik asal. Satu lagi adalah tanah Safawi, tanah yang tidak bertuan dan ditakbir oleh pemegang-pemegang amanah yang dilantik daripada golongan ahli al-ahyam ataupun peneroka. Tanah ini tidak boleh dibeli atau dimiliki oleh sesiapa bagi mengelakkan berlakunya perpecahan. Tentera ataupun umat Islam tidak dibenarkan mengambil tanah-tanah di negara jajahan, melainkan melalui pembelian. Jadi tentera Islam dan orang Islam tidak dibenarkan mengambil tanah di wilayah Islam ini kecuali jika dibeli untuk melindungi kebajikan penduduk asal wilayah Islam yang baru ditaluki. Jadi satu undang-undang pengurusan tanah di Syria dan Mesir telah memperuntukkan tanah yang dimiliki oleh golongan bangsawan dan pemerintah Rom diserahkan kepada petani. Ini antara perkara penting pembaruan yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab dari segi pengurusan tanah yang sungguh efisien dan cekap pada waktu itu. Pembaruan yang kelima dari segi pentadbiran, iaitu sistem percukaian tanah dan tanaman. Sayyidina Umar memperkenalkan sistem percukaian tanah berdasarkan kepada jenis tanaman. Contoh, gandum dikenakan cukai 2 dirham, barley 1 dirham, anggur 10 dirham. Tanah yang subur dikenakan cukai yang lebih tinggi berbanding dengan tanah yang kurang subur. Jadi, kadar cukai itu ditentukan berdasarkan kepada keadaan bentuk muka bumi, kesuburan tanah dan jenis tanaman yang diusahakan. Yang keenam, pembaruan dari segi kemajuan dalam sektor pertanian. Sayyidina Umar telah memperkenalkan peraturan yang membenarkan rakyat memiliki tanah sekiranya mereka meneroka tanah baru untuk tujuan pertanian. Tanah yang dibiarkan tanpa diusahakan dalam tempoh 3 tahun akan menjadi milik kerajaan semula. Ini bertujuan untuk menggalakkan pertanian. Maka Sayyidina Umar telah memperbaiki kemudahan
untuk menggalakkan aktiviti pertanian. Seperti sistem pengairan dan sistem terusan telah dibina, seperti terusan Amirul Mukminin di Mesir dan embangan Abu Musa. Ini adalah untuk membolehkan kegiatan pertanian dijalankan sepanjang tahun dan meningkatkan lagi pembukaan kawasan-kawasan pertanian baru bagi mengembangkan ekonomi umat Islam pada waktu itu. Pembaruan yang ketujuh dari segi struktur pentadbiran ketenteraan. Saudara Umar telah memperkenalkan pasukan tentera yang tetap dan sukarela. Pasukan tentera tetap dibayar gaji. Mereka tidak dibenarkan melibatkan diri dalam kegiatan sampingan seperti bertani bagi mengelakkan gangguan terhadap tugas sebagai seorang anggota tentera. Baginda juga membina kubu-kubu pertahanan sebagai langkah berjaga-jaga. Pusat ketenteraan ditubuhkan seperti di bandar-bandar utama termasuklah Madinah, Kufah, Basra, Fustat dan juga Hind. Setiap tentera direkodkan nama dan nombor pendaftaran. Tentera tetap diberi latihan secara intensif. Contoh, berjalan tanpa pengalas kaki, menunggang kuda dan juga memanah. Ini antara latihan yang perlu dibuat oleh tentera yang yang berjawatan tetap. Jadi Khalifah Umar ialah khalifah pertama yang digaji kepada para tentera. Tentera dibagikan kepada dua kumpulan, iaitu tentera tetap dan tentera simpanan. Beliau menubuhkan Diwan Al-Dun, iaitu Diwan Ketenteraan, yang berfungsi untuk membanci dan merekodkan nama-nama anggota tentera dan memberi pakaian seragam kepada mereka serta membiayai pembelian senjata. Pusat ketenteraan juga ditubuhkan di bandar-bandar utama seperti Madinah, Kufah, Nausul, Basra, Fustat, Hims dan lain-lain. Jadi dari segi pentadbiran kita kena faham para pelajar, penyerangan Islam terhadap Iraq yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kekaisaran Persia ataupun kerajaan Persia pada waktu itu telah mulai sejak zaman Abu Bakar lagi, dan ini telah diteruskan ataupun disempurnakan oleh Saidina Umar Al-Khattab sehingga seluruh wilayah Persia menjadi wilayah baru Islam. Kunci kemenangan Islam terhadap kunci kemenangan Islam pada waktu itu terletak pada pentempuran Qalisiyah pada tahun 637 Masih. Menjelang tahun 641 Masih, seluruh Iraq sudah berada di bawah pengawasan Islam. Dan bukan cuma itu, mereka juga menemukan ataupun mengalahkan sisa kekuatan kerajaan Persia pada waktu itu. Itu antara sejarah peluasan kuasa yang diteruskan oleh Saidina Umar selepas Abu Bakar. Pembaruan yang keempat dari segi kehakiman, badan kehakiman. Saidina Umar telah menetapkan syarat-syarat pelantikan kadi atau hakim yang ketat, seperti berilmu, berperibadi tinggi dan dikenali oleh masyarakat. Jabatan kehakiman ditubuhkan dan dipisahkan dari jabatan lain untuk menjamin keadilan. Ini yang dikatakan sebagai doktrin pengagihan kuasa. Jadi badan kehakiman itu bebas, tidak dipengaruhi oleh mana-mana yang lain. Prinsip kehakiman berlandaskan kepada syariat Islam, di mana gaji kadi ataupun hakim dibayar tinggi, iaitu 500 dirham sebulan, untuk mengelakkan berlakunya rasuah, ketidakadilan dan sebagainya. Kadi atau hakim tidak digalakkan untuk terdedah kepada umum seperti berada di pasar ataupun tempat tumbuhan ramai, bagi menjamin keadilan kepada perundangan. Ini kamu lihat waktu ini masa Umar lagi dari segi institusi kehakiman itu sangat dijaga untuk memastikan keadilan. Hakim yang dilantik mestilah mempunyai ilmu yang cukup serta dihormati oleh masyarakat. Dan yang kedua, jabatan kehakiman dipisahkan daripada jabatan-jabatan lain dan mempunyai mahkamah kadi-kadi khas untuk menguruskan perbicaraan dan peraturan-peraturan kehakiman tertentu. Itulah antara pembaruan penting yang dibuat semasa Umar bin Khattab menjadi khalifah Islam.
Sebab itu dikenali sebagai zaman keemasan Islam pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Seterusnya kita lihat pembaruan yang kedua, pembaruan dari segi sosial. Pertama, Sayyidina Umar telah memperbarui taraf golongan hamba. Satu perubahan telah diadakan bagi menjaga kepentingan sosial, taraf dan kedudukan golongan hamba dalam masyarakat. Hanya orang yang terlibat dalam menentang Islam akan dijadikan hamba. Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuan-tuannya dalam hal-hal tertentu. Kedua, menggalakkan kegiatan keilmuan. Sayyidina Umar telah mengambil langkah untuk mengembangkan pelajaran Al-Quran. Guru-guru disediakan dengan secukupnya dan dihantar ke merata tempat untuk tujuan ini dengan gaji yang lumayan. Sekolah-sekolah telah ditubuhkan di masjid-masjid untuk mengajar pelajaran Al-Quran di wilayah-wilayah Islam. Umat Islam juga diwajibkan menghafaz surah-surah tertentu dalam Al-Quran, dan golongan yang menghafaz seluruh isi Al-Quran akan diberi ganjaran. Yang ketiga, dari segi sosial, kemudahan lain juga disediakan, seperti memulakan sistem kalender Islam dengan menggunakan tahun hijrah yang digunakan sehinggalah kini, menubuhkan penjara di tanah Arab dan wilayah-wilayah yang lain, memperkenalkan hukum buang daerah kepada mereka yang didapati terlibat dalam minuman keras, membangunkan kota-kota baru seperti Basrah, Kufah, Fustat dan Mausil, membina banyak masjid dan juga membina pejabat-pejabat Baitul Mal. Pasukan polis juga diperkenalkan yang digelar Andat, membina jalan raya dan juga jambatan di wilayah-wilayah Islam ini di bawah kerajaan Islam. Para ulama dan mubalik juga dihantar ke segenap pelosok wilayah kekuasaan Islam. Misalnya mengantar Abdullah bin Mas'ud ke Kufah dan Abu Musa Al-Ash'ari ke Basrah di negara Iraq. Ini antara perubahan penting yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dari segi pembaruan sosial pada waktu itu. Pembaruan ketiga yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah pembaruan dari segi ekonomi. Yang terkenal adalah Baitul Mal, juga dikenali sebagai institusi perbendaharaan negara, dan Khalifah Umar ialah orang yang pertama menubuhkannya dengan tujuan mengimport harta dan khazanah negara. Sumber-sumber kewangan negara adalah melalui zakat, seperti zakat ghanimah, iaitu harta rampasan perang, fee, iaitu harta rampasan tanpa perang, jizyah, cukai perlindungan, harash, cukai tanah, usyur, cukai perniagaan, dan juga harta peninggalan orang mati yang tiada waris. Jizyah dan harash merupakan cukai yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Di semasa Khalifah Umar telah membina tali air dan juga terusan untuk meningkatkan hasil pertanian. Contohnya terusan Amirul Al-Mu'minin di Mesir dan juga empangan Abu Musa. Sistem pengurutan cukai juga diubah. Cukai akan dikenakan mengikut jenis tanaman dan kesuburan tanah. Cukai yang membebankan golongan petani juga dipertimbangkan semula, serta peraturan-peraturan yang tidak adil dan menyusahkan dihapuskan. Ini antara pembaruan penting dari segi ekonomi yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Okey pelajar, jadi saya telah menjelaskan tadi pembaruan yang dibuat oleh Umar bin Al-Khattab dari segi pentadbiran, dari segi ekonomi dan juga dari segi sosial. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat tentang Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Banyak kemajuan yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab disebabkan pada waktu ini kerajaan Islam aman. Ini setelah semua masalah yang dihadapi selepas wafatnya Rasulullah telah ditangani oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebagaimana Abu Bakar adalah orang yang tepat di masa dan tugas yang tepat, maka begitu juga halnya dengan Sayyidina Umar. Ketika Muslim telah kuat keyakinannya dan tunduk patuh kepada hukum Islam berkat kerja Abu Bakar, Umar diangkat menjadi khalifah. Di saat Islam mula disebar keluar ke seluruh bangsa di dunia, sekali lagi menunjukkan bahawa Allah adalah Al-Hakim. Umar Al-Khattab seorang yang berlapang dada, menerima pendapat sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq mengenai pembebasan tawanan semasa Perang Badar, iaitu mereka dikehendaki membayar wang tebusan atau mengajar anak-anak penduduk Madinah sehingga pandai dan orang tua
dibebaskan tanpa syarat. Itu antara ciri yang ada pada Umar bin Khattab. Saidina Umar juga mendidik para tentera Islam agar melakukan sembahyang fardu jemaah dalam susunan yang teratur demi memastikan pertolongan Allah akan tiba dan perjuangan mereka di medan perang akan memperolehi kemenangan. Khalifah Umar, kalau kita lihat dari segi pembangunan negara, telah menaik taraf institusi Baitulmal menjadi institusi keuangan negara, membuka kawasan baru untuk memajukan sektor pertanian, membina sistem saliran untuk mengairi kawasan pertanian, mendirikan masjid atau rumah persinggahan untuk kemudahan para musafir, membina sekolah untuk mengajar dan mendidik anak-anak orang yang baru memeluk Islam. Jadi Umar semasa memerintah selama 10 tahun, daripada 13 Hijrah hingga 23 Hijrah, ataupun 634 Masih hingga 644 Masih, ini telah banyak membawa pembaruan kepada kerajaan Islam di Madinah. Jadi pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, Umar Ibn Al-Khattab telah wafat. Jadi kita boleh tulis banyak perkara berkaitan dengan soalan. Jadi teruskan belajar, sama-samalah pelajar, ulang kaji, dengar saja, insya-Allah pelajar boleh mengingati fakta dan cubalah menghuraikan. Sebab kita hanya perlu menjawab 30 minit dalam setiap soalan. Jadi pastikan kita menjawab menepati apa yang ditanya oleh soalan. Jadi jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang lain. Okey, selamat mahu dijaya, jaga diri. Okey, ikutlah SOP. Jumpa lagi.